Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Dayang dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 12 memilih film World Rider untuk ulasan film kali ini. Kami terdiri daripada 3 orang ahli. Saya Nur Atika binti Abdul Aziz memegang kad metrik BA 19161076. Seterusnya, Julia binti Damat memegang kad metrik BA 19161096 dan Nur Syafika binti Hauser memegang kad metrik BA 19110747. Slide seterusnya saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pengarah film World Rider ialah Nico Caro, dan film ini diadaptasi daripada buku yang bertajuk Witi Ihimera. Daripada film ini jelas membuktikan bahwa seorang perempuan juga mampu untuk menjadi pemimpin dalam sebuah suku yang dahulunya jawatan ini hanya disandang oleh kaum lelaki. Tetapi dalam film ini wanita yang dianggap lemah oleh kaum lelaki jelas mampu membuktikan dan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Film World Rider telah diterbitkan pada tahun 2002, manakala lokasi pembuatan film ini dilakukan di New Zealand. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai watak dalam film World Rider. Watak pertama ialah Paikea. Paikea menentang larangan datuknya karena Pai tidak diizinkan untuk berlatih seni pertahankan diri. Tetapi Paikea tetap berlatih secara senyap-senyap dengan mengintip ketika datuknya sedang mengajar. Malah, Paikea juga belajar seni pertahankan diri yang dikenali sebagai Tai Aha, walaupun perkara ini dilarang oleh datuknya karena dia seorang wanita. Dan dari watak Paikea ini dapat membuktikan bahwa perempuan juga layak menjadi ketua suku Maori. Sehingga Paikea membuktikan bahwa dirinya berkemampuan dan berhasil mengembalikan ikan-ikan paus yang terdampar di tepi laut ke dalam laut. Dan ikan paus tersebut dipercaya sebagai keturunan suku mereka, dan disebabkan kejadian tersebut, Paikea diangkat menjadi ketua suku oleh datuknya. Dan dari kisah tersebut, Paikea telah membuktikan bahwa perempuan juga layak menjadi seorang pemimpin. Dalam film ini, Kuro perlu mencari penggantinya untuk memimpin penduduk Maori, dan Kuro bimbang tidak menemukan pemimpin yang mewarisi legasi dan warisannya yang dipelajari daripada orang tuanya, karena anaknya yang diharapkan lebih memilih menetap di Jerman untuk meneruskan cita-citanya dalam bidang seni. Malah, cucu lelaki pertama yang diharapkannya juga telah meninggal dunia. Yang tinggal hanyalah cucu perempuannya, Paikea. Tetapi Kuro tidak menginginkan wanita untuk menjadi ketua kepada suku Maori. Slide seterusnya ialah plot. Permulaannya, Pai merupakan keturunan penunggang paus dan ibunya serta kembar lelakinya meninggal semasa dilahirkan. Koro awalnya kecewa dan berat hati menerima kelahiran cucu perempuannya Paikea dan menganggap bahwa cucu perempuan tersebut tidak berguna baginya karena tidak mampu menjadi pemimpin. Lalu Koro mendirikan sekolah kebudayaan untuk anak lelaki sulung dan berharap akan menemui pemimpin yang baru. Seterusnya klimaks. Datuknya Koro membuat ujian terakhir, yaitu mereka harus menemukan gigi ikan paus yang dilempar ke dalam laut bagi menentukan pemimpin yang baru. Tetapi semua pelajar lelaki yang telah diberikan latihan itu gagal menemukan gigi ikan paus tersebut, sehingga membuatkan Koro sangat kecewa. Malah pada keesokan harinya, Paikea yang berhasil menemukan gigi ikan paus itu. Pengakhirannya, akibat Paikea membaca mantra, banyak ikan paus yang terdampar di pinggir pantai. Mereka menggunakan pelbagai cara dan jentera berat agar ikan tersebut kembali ke laut. Namun, semua cara itu tidak membuahkan hasil. Malah, Paikea yang berjaya menunggang ikan paus tersebut kembali ke laut. Dan disebabkan kejadian tersebut, Koro telah menerima dan mengikhtiarkan Paikea menjadi ketua suku Maori. Penyampaian penilaian kritikal berkaitan isu ketaksamaan gender dalam filem World Rider. Dalam filem ini terdapat beberapa isu ketaksamaan gender seperti isu diskriminasi gender yang telah berlaku. Diskriminasi adalah sesuatu tindakan, perilaku atau tanggapan yang tidak seharusnya dilakukan oleh individu terhadap individu
atau kelompok lainnya. Diskriminasi ini juga dapat dilihat dari layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu serta perlakuan buruk yang telah ditunjukkan terhadap kumpulan tertentu. Perkara ini dapat dilihat apabila perbezaan layanan disebabkan oleh warna kulit, suku, jantina, ekonomi, serta perbezaan agama. Oleh itu, dalam filem Wild Rider, kita dapat lihat diskriminasi terhadap gender telah berlaku, yaitu layanan yang tidak adil yang telah dilakukan oleh Koro Datuk kepada Pai. Diskriminasi tersebut adalah golongan wanita tidak dibenarkan untuk mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan kesukuan. Hal ini dapat dilihat dalam potongan babak di minit 39 saat sehingga minit 41 saat. How come you ain't let you do it? Girls aren't allowed. You could sit up the back. As long as you're quiet, I wouldn't mind. You all hear me? I said go. I'll deal with you later. Dalam babak tersebut, kita dapat lihat apabila Koro memarahi Pai kerana Pai telah menggunakan taiha, iaitu sejenis senjata tradisional masyarakat Maori. Digunakan secara senyap-senyap yang telah dibantu oleh rakannya iaitu Hemi. Pergerakan taiha ini seharusnya tidak dilakukan oleh golongan wanita atau perempuan. Hal ini menunjukkan bahawa Pai tidak akan mempunyai peluang untuk menggunakan taiha atau mempelajari pergerakan tersebut. Selain itu, sebarang keputusan juga hanya dilakukan oleh datuknya iaitu Koro kerana datuknya adalah ketua suku di kampung tersebut. Oleh itu, beliau sesuka hati mengarahkan Pai untuk membersihkan kaca pecah di lantai berbanding belajar pergerakan taiha. Perkara ini jelas memperlihatkan bentuk diskriminasi yang telah dilakukan oleh Koro yang akan menyebabkan golongan wanita tidak diberi kebenaran untuk menggunakan senjata. Selain itu, diskriminasi yang berlaku dalam filem tersebut adalah diskriminasi wanita yang tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti lelaki. Hal ini dapat kita lihat dalam potongan babak pada minit 17.41 saat sehingga minit 18.33 saat. Dangerous. Dalam potongan babak tersebut, kita dapat lihat perasaan marah Koro terhadap Pai kerana menggunakan mesin kapal. Dalam masyarakat Maori, menghidupkan mesin kapal adalah salah satu peranan yang seharusnya dilakukan oleh golongan lelaki sahaja. Oleh itu, Pai telah dilarang keras bagi menghidupkan mesin kapal tersebut kerana ianya tidak termasuk dalam peranannya sebagai seorang gadis. Dalam perkara ini, golongan lelaki mempunyai peranan yang sangat dominan daripada golongan wanita, yang juga tidak memberi peluang kepada golongan wanita bagi melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh golongan lelaki. Oleh itu, ianya jelas menunjukkan bahawa diskriminasi gender telah berlaku. Seterusnya, diskriminasi wanita tidak boleh terlibat dalam hal-hal reproduktif turun-temurun. Isu ini dapat dilihat pada potongan babak di minit 34.52 saat sehingga minit 35.38 saat. You're a girl, go to the back. What did I say? What did I say? Then leave. Go on. For you boys, this will be a sacred school of learning. You will be taught in the old ways, in all the qualities of a chief. Pada potongan babak ini, Kisimeon sebagai seorang lelaki sangat kuat yang membenarkan golongan ini untuk mengikuti serta melakukan apa sahaja. Ianya dapat dikaitkan apabila Koro telah menyuruh Pai untuk duduk di belakang. Hal ini kerana menurut Koro, Pai tidak layak untuk mengikuti kelas adat yang baru beliau buka bagi tujuan mencari ketua suku.
Perkara ini jelas memperlihatkan ketaksamaan gender telah berlaku yang mana Koro lebih memilih golongan lelaki berbanding golongan wanita untuk menjadi calon ketua suku. Seterusnya, isu ketaksamaan gender yang terdapat dalam filem ini ialah stereotip. Stereotip merupakan suatu tanggapan atau pemikiran yang ditetapkan berdasarkan seseorang individu atau benda tetapi seringkali tidak benar di dalam realiti. Kita juga boleh memahami stereotip sebagai penilaian negatif atau positif terhadap sesuatu perkara atau sekumpulan manusia. Stereotip banyak ditujukan kepada kumpulan-kumpulan sosial, misalnya mengenai gender. Stereotip dapat menimbulkan perasaan negatif dalam kalangan masyarakat. Salah satu stereotip yang terdapat dalam filem ini ialah stereotip gender. Stereotip gender merupakan satu kepercayaan yang dibuat secara umum terhadap peranan jantina dalam masyarakat atau pemberian label berdasarkan jenis jantina. Istilah stereotip gender sering membawa pandangan negatif kepada wanita, iaitu lemah, sentiasa bergantung dengan orang lain dan pemalu, berbanding lelaki yang disifatkan sebagai kuat, berani dan mampu berdikari. Stereotip menyediakan satu sistem yang mengklasifikasikan lelaki dan perempuan sepanjang hidup serta mempengaruhi harapan diri sendiri. Antara stereotip gender yang terdapat dalam filem ini ialah pandangan mengenai anak perempuan tidak setara dengan anak lelaki. Suku Maori merupakan masyarakat yang mengamalkan sistem patrilineal, iaitu menarik garis keturunan dari ayah, di mana lelaki memiliki kuasa untuk menjadi ketua suku. Sistem patriarki yang dianuti oleh suku ini telah membuatkan Koro memandang cucu perempuannya, iaitu Pai, tidak berguna. Bagi Koro, anak perempuan tidak setara dengan anak lelaki. Koro menginginkan cucu lelaki untuk menjadi penerus ketua suku. Hal ini kerana lelaki dianggap sebagai figur yang kuat, berani dan sesuai menjadi pemimpin. Peristiwa ini dapat dilihat pada potongan babak tersebut. Take her away. I told you to take her away. No, you acknowledge your granddaughter. Stop it! She's no use to me. Hi. I'm gonna need all the firstborn boys. It's time they learn. Learned what? When she was born, that's when things went wrong for us. Potongan babak tersebut menunjukkan bahawa Koro tidak menginginkan cucu perempuan kerana tarafnya dianggap rendah berbanding cucu lelaki. Koro beranggapan bahawa Pai tidak berguna kepadanya kerana ianya perempuan dan tidak dapat meneruskan tradisi leluhur mereka. Selain itu, stereotip yang terdapat dalam filem ini juga ialah pandangan mengenai wanita hanya mempunyai peranan dalam aktiviti domestik. Dalam setiap masyarakat, tugas dan pekerjaan akan dibahagikan mengikut jantina, iaitu lelaki atau perempuan. Dalam filem ini, perempuan sering ditempatkan pada peranan domestik seperti berada di dapur, mengurus makanan. Perempuan sering dianggap melakukan hal yang terbaik bila melakukan aktiviti domestik di rumah, sedangkan lelaki dianggap lebih berkuasa dan bertugas mengatur urusan publik yang bersifat penting. Misalnya, selepas pertunjukan persembahan Pai dan teman-temannya, Nani Flowers mengajak kekasih anaknya ke dapur untuk menolong menyediakan makanan. Begitu juga kepada Pai. Datuknya, iaitu Koro, turut menyuruhnya untuk mengikuti neneknya ke dapur. Peristiwa ini dapat dilihat pada potongan babak tersebut. How many of my sons you need, girl? Give us a hand with the food. Make yourself useful. You too, Pai. Come on, mate. Let these important guys have their talk, eh? Let the girl do it.
You might be the boss out there, but I'm the boss in this kitchen. I'll do it. Potongan babak ini menunjukkan bahwa lelaki Maori mempunyai pandangan dan anggapan bahwa wanita hanya mempunyai peranan dalam aktiviti domestik. Fenomena ini juga sememangnya telah dianggap sebagai fitrah kehidupan sebagai wanita untuk melakukan kerja-kerja rumah. Slide seterusnya ialah teori. Teori yang diaplikasikan dalam film ini ialah teori feminis liberal. Teori ini sesuai diaplikasikan dalam film ini karena teori ini membebaskan wanita dari diskriminasi, menghapus halangan wanita untuk melibatkan diri di arena publik, serta memberi peluang kepada wanita untuk bersaing dengan lelaki agar mencapai kesaksamaan gender. Daripada watak Paikya, jelas dilihat memperjuangkan hak wanita supaya mampu menghapuskan sistem patriarki yang dilaksanakan oleh datuknya Koro dalam memilih pemimpin baru. Teori feminis liberal ialah memperjuangkan hak wanita. Buktinya dapat dilihat dalam film ini, walaupun Paikya dihalang mengikuti kelas bersama datuknya karena jantinanya, tetapi Pai tidak berhenti dan menyerah, malah mengikuti kelas tersebut secara senyap dan mempelajari ilmu Tai Aha bersama paciknya. Walaupun Paikya tidak mendapat ilmu pertahanan diri dari datuknya sendiri, tetapi Paikya berjaya mengalahkan murid harapan datuknya, Hemi, yang diberi ilmu tersebut secara berhari-hari. Walaupun hanya menggunakan batang penyapu, tetapi Paikya berjaya mengalahkan Hemi dan membuktikan wanita itu tidak lemah. Was that your dad? Get lost! Bukti seterusnya, Paikya memperjuangkan hak wanita ialah apabila dia membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan keupayaan para murid lelaki datuknya di ujian yang terakhir, di mana kesemua murid-murid lelaki datuknya yang telah diberi bermacam-macam didikan tentang ilmu pertahankan diri telah tewas di ujian terakhir, karena tiada yang mampu memperolehi gigi ikan paus yang amat berharga sebagai pemimpin. Malah, Paikya seorang wanita yang dianggap tidak mendatangkan manfaat dan tidak berguna itu malah yang berjaya memperolehi gigi ikan paus tersebut. I'll get it. It's quiet down deep. A Packers tea, and I found this. Teori feminis liberal mampu memperolehi kesaksamaan gender. Buktinya pada akhir film ini membawa kepada kesaksamaan gender karena keberanian dan perjuangan Paikya. Hal ini karena akhirnya Paikya dibenarkan menjadi ketua suku yang pada awalnya ditentang keras oleh Koro yang merupakan ketua suku yang mengamalkan sistem patriarki secara turun-temurun. Akhirnya, Paikya berjaya membuktikan wanita mampu menjadi ketua suku Maori yang selama ini jawatan tersebut dipegang oleh lelaki. My name is Paikya Apirana.
And I come from a long line of chiefs stretching all the way back to the Wild Rider. Analisis mengenai elemen kreativiti dalam filem Wild Rider. Latar belakang filem Wild Rider adalah sebuah filem kontemporari mengenai dongeng yang mempunyai hubungan spiritual di antara manusia dengan alam sekeliling, terutama laut dengan makhluk legenda penduduk setempat iaitu ikan paus. Bagi tema filem ini pula adalah universal yang menyerlakan prinsip komunikasi. Filem ini juga telah menggambarkan tentang ketaksamaan gender yang telah dilakukan oleh Rawiri iaitu Koro dalam pemilihan calon untuk menjadi ketua suku. Selain itu, dari sudut pakaian atau kostum, pula filem Wild Rider memilih pakaian dan solekan yang lebih menerapkan kepada bentuk tradisi kampung. Hal ini dapat dilihat apabila penggunaan pakaian tradisional penduduk Maori telah dipaparkan iaitu penggunaannya kepada generasi tua. Selain generasi tua, pakaian tradisional ini juga turut digunakan dalam upacara kampung yang telah berlangsung dalam filem berkenaan. Penggunaan cat muka serta nyanyian juga digunakan bagi menggambarkan tradisi Maori pada filem Wild Rider. Seterusnya, proses penyuntingan atau editing merupakan proses yang akan menjadikan sesuatu media seperti image, video, filem serta tulisan menjadi lebih berkualiti yang mana ianya melalui proses pembaikan, penyusunan serta proses ringkasan dalam filem. Proses ini bertujuan untuk memaparkan jalan cerita yang lebih menarik, memberi mesej dan maklumat yang berkualiti kepada para penonton. Oleh itu, filem Wild Rider mempunyai hasil suntingan yang teliti yang telah menggunakan pelbagai proses suntingan bagi menggambarkan isu dalam filem tersebut. Dalam proses ini, ianya telah mengambil kira ke semua aspek iaitu pemotongan babak, pergerakan massa dan penyampaian dalam filem tersebut dapat memberi kesan yang mendalam kepada para penonton. Penyuntingan ini juga dapat menyempurnakan sesuatu babak tertentu supaya dapat menghasilkan filem yang terbaik. Dalam filem Wild Rider, pemilihan pelakon sangat penting untuk mendalami sesuatu watak, terutama melibatkan tradisi. Oleh itu, lakonan yang telah ditunjukkan oleh Keisha Castle Hughes yang memainkan peranan sebagai Paika Apriyana, iaitu Pai dalam filem Wild Rider. Beliau seorang yang mempunyai cita-cita untuk menjadi ketua suku di kampung halamannya. Beliau mempunyai sifat yang baik, penyayang, hormat kepada suku dan adat, gigih serta berani dalam memperjuangkan haknya sebagai seorang wanita. Rawiri Peretin pula memegang watak sebagai Koro dalam filem Wild Rider. Koro ini adalah datuk kepada Paika yang juga seorang ketua suku atau tradisional dan ketua masyarakat di kampung tersebut. Sifat Koro ini adalah seorang yang tegas, penyayang, berpendirian teguh terhadap keputusan dan berdisiplin. Filem Wild Rider ini mempunyai setting yang asli untuk menggambarkan isu serta tema yang digunakan. Setting atau tempat Wild Rider ini dijalankan adalah di Whangarei, New Zealand. Filem ini telah diarahkan dan ditulis oleh Nikki Caro yang seorang Pakeha iaitu penduduk asli New Zealand. Akibat filem ini telah diarahkan oleh seorang perempuan, ianya telah mendapat 25 penghargaan dan 28 pencalonan dari seluruh dunia. Filem ini juga adalah salah satu adaptasi dari sebuah novel yang telah ditulis oleh Witi Hemera. Akhir sekali, kontekstual filem iaitu hubung kait filem dengan sejarah dan isu semasa. Sejarah. Peristiwa dan isu yang dipaparkan dalam filem ini mempunyai hubung kait sejarah suku kaum Maori dari segi adat dan budaya mereka terdahulu. Misalnya, suku Maori ini sememangnya suku yang mengamalkan sistem patriarki dari zaman nenek moyang mereka lagi, sehingga menyebabkan wanita mengidentifikasikannya sebagai bentuk tekanan. Selain itu, kepala suku menjadi individu yang mengatur hal reproduktif turun-temurun. Dan suku ini juga suku yang mengamalkan ciri budaya yang hidup dengan alam sekitar dan tanah. Seterusnya, isu mengenai ketidaksamaan gender telah berlaku dari dulu lagi, di mana wanita dipandang sebagai insan yang lemah, powerless dan tidak berdaya. Seterusnya, isu semasa. Isu ketaksamaan gender dalam filem ini dapat dilihat masih berlaku pada masa kini.
Misalnya dari watak Pai yang memperjuangkan hak wanita dengan membuktikan wanita mampu menjadi ketua suku dapat dilihat pada golongan wanita di New Zealand masa kini. Misalnya, perjuangan hak wanita masih diteruskan sehingga kini. Wanita mulai berani mencabar pandangan sempit mengenai ketidaksamaan gender dalam pelbagai bidang. Pada masa kini, wanita di New Zealand telah terlibat dalam bidang politik. New Zealand merupakan negara pertama yang memberi hak mengundi kepada wanita. Bukan itu sahaja, wanita dari suku Maori juga telah mulai mendapat jawatan yang tinggi dalam politik di New Zealand. Kesimpulannya, filem ini sememangnya mempunyai jalan cerita yang menarik kerana memaparkan budaya tradisional sesatu suku, iaitu suku Maori. Tambahan lagi, filem ini mengandungi pelbagai iktibar dan isu-isu semasa mengenai gender yang dapat dilihat oleh pelbagai lapisan umur. Melalui filem Wild Rider ini, ia dapat mengangkat martabat wanita agar tidak ditindas dan diberikan peluang untuk berkhidmat dalam aktiviti sosial. Bukan itu sahaja, ia juga dapat membuka mata masyarakat mengenai pandangan negatif terhadap wanita yang dianggap lemah dan tidak mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.